Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhari bin Muhammad Yusof. Nama matrik 10 DE 21F1060. Jadi pada slide kali ini saya akan menerangkan mengenai kepelbagaian masyarakat dan juga kaum yang terdapat di Malaysia. Okey, sebelum tu saya akan terangkan mengenai definisi masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat bermaksud sebuah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan juga cara yang tertentu. Maksudnya masyarakat ni adalah satu kumpulan manusia yang berada pada satu tempat yang mempunyai peraturan dan juga gaya hidup yang tersendiri. Seterusnya, kepelbagaian kaum ataupun lebih dikenali sebagai masyarakat majmuk pula bermaksud beberapa kelompok bangsa ataupun kaum yang tinggal dalam satu kawasan sebagai satu masyarakat. Okey, masyarakat majmuk ni bermaksud beberapa kelompok ataupun beberapa bangsa seperti contoh bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India berada pada satu kawasan. Contohnya yang berlaku di Malaysia sekarang ni, kita dapat ketahui bahawa setiap kawasan ataupun setiap tempat akan ada pelbagai bangsa seperti bangsa Melayu, Cina dan juga India. Seterusnya, masyarakat kepelbagaian kaum yang dikenali di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan juga etnik Sabah dan juga Sarawak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anik bin Abdulin. Nombor matrik skor di 21F1050. Okey. Sekarang saya akan menceritakan tentang contoh-contoh masyarakat yang berada di Malaysia. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis masyarakat di Malaysia. Okey. Saya akan memberitahukan empat masyarakat yang terdapat di Malaysia. Iaitu empat-empatnya adalah masyarakat majoriti. Yang pertama adalah masyarakat kaum Melayu. Masyarakat kaum Melayu, jenis pakaian mereka adalah seperti baju Melayu, baju kebaya, baju kurung, songkok, kain pelikat dan sebagainya. Mereka juga akan memakan makanan yang ditradisionalkan daripada orang-orang Melayu. Contohnya seperti laksa, kuih koci, buah melaka, kuih lapis dan nasi lemak. Mereka juga terdapat permainan-permainan tradisional yang diwarisi oleh kaum-kaum Melayu dulu seperti congkak, gasing dan waw. Alat-alat muzik mereka juga sangat menarik seperti kompang, mereka juga mempunyai gong, rebana dan gambus. Alat-alat ini juga sering digunakan dalam nasyid, dalam membuat sebuah lagu, syair dan sebagainya. Okey, seperti yang kita tahu, kaum Melayu mengadakan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Haji. Dua itu adalah tarikh yang paling penting bagi kaum Melayu. Okey, kaum Melayu ini juga mempunyai tarian yang terpenting. Contohnya seperti tarian keris, iaitu akan melakukan silat dengan menggunakan keris. Lepas tu tarian inai, tarian piring dan tarian lilin. Okey, kebanyakan kaum Melayu mereka mempunyai kepercayaan kepada agama Islam dan mereka sering menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa vernacular. Okey, kedua, kaum Cina. Kaum Cina, pakaian mereka adalah seperti Hanfu. Okey, semasa pergerakan Hanfu ni adalah satu pergerakan Hanfu yang dilangsung pada tahun 2007, iaitu dengan memakai pakaian berwarna merah. Okey, selain daripada Hanfu, terdapat juga Cheongsam dan Sangfu. Seperti yang anda dapat lihat dalam gambar. Okey, mereka juga terdiri daripada pelbagai suku kaum yang kecil. Okey, kaum Cina adalah terbesar dan terbahagi kepada banyak suku-suku kaum. Contohnya Teochew, Hakka, Hokkien dan
Hakka dan Mandarin. Okey. Makanan mereka juga sangat unik. Contohnya kuih bakul, kuih bulan, pulut nasi dan dimsum. Mereka, alatan permainan mereka adalah catur Cina. Catur Cina sangat dipermainkan oleh kaum-kaum Cina kerana mereka memikirkan bahawa itu adalah permainan yang paling menarik. Okey, alatan muzik mereka juga adalah seperti gitar bulan dan drum. Mereka menggunakan alatan-alatan berikut dalam perayaan mereka dan menggunakan semasa menyambut hari kelahiran. Okey, kita kembali kepada perayaan mereka. Mereka menyambut perayaan lebih kurang 3 hingga 4 perayaan. Contohnya, Tahun Baru Cina, Cap Gomeh dan Pesta Kuih Bulan. Terdapat juga pelbagai perayaan-perayaan yang lain. Okey, jenis tarian. Mereka mempunyai beberapa tarian yang diwarisi oleh nenek moyang mereka yang terdahulu. Contohnya tarian kipas, tarian singa dan tarian payung. Contohnya tarian singa, mereka menggunakan tarian singa semasa menyambut hari Tahun Baru Cina dari turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Okey, mereka mempunyai kepercayaan kepada agama Buddha, Taoism dan Kristian. Dan bahasa yang sering mereka gunakan adalah Mandarin, Hokkien, Hakka, Cantonese dan Teochew. Okey, seterusnya kaum India. Kaum India ni pula, mereka pakaian-pakaian mereka adalah seperti sari, serban, kurta, dhoti dan sarung. Seperti yang dapat lihat dalam gambar, mereka memakai dhoti dan sari untuk semasa perkahwinan. Okey, makanan mereka adalah seperti thosai, idli, muruku, appam, kesari, ladu. Ini adalah makanan-makanan meja yang mereka selalu membuat. Jarang untuk kita melihat kaum-kaum lain melakukan makanan ini kerana makanan ini adalah tradisi daripada kaum India. Okey, jenis-jenis permainan pula adalah kaudi alat muzik, veena, sitar, ukulele, sape dan banyak lagi. Dan alatan yang paling menonjol dari kaum India adalah ukulele dan kaudi. Okey, perayaan perayaan yang mereka sambut adalah seperti Hari Deepavali, Thaipusam, Pongal, Vaigunda Ekadashi, Christmas, Onam, Hari Raya. Hari Raya mereka adalah bukan seperti Hari Raya Aidilfitri dah. Mereka, Hari Raya bagi mereka adalah di mana anak-anak mereka menyambut hari kelahiran. Itu adalah Hari Raya bagi kaum India. Okey, seterusnya adalah jenis tarian. Mereka mempunyai banyak tarian yang menarik seperti kaum Melayu, tetapi mereka tidak menggalakkan orang-orang India untuk melakukan tarian tersebut kerana oleh disebabkan itu tariannya tidak menonjol. Okey, contoh-contoh tarian adalah tarian Serimpi, Shobana, Chanara Kumar dengan Bharatanatyam. Okey, mereka mempunyai kepercayaan kepada agama Hindu, Kristian dan Islam. Okey, dan bahasa meja dia adalah bahasa Telugu, bahasa Tamil, bahasa Hindi dan bahasa Malayalam. Terdapat juga setengah orang yang menggunakan bahasa Karnataka sebagai bahasa meja. Okey, yang terakhir adalah kaum Baba Nyonya. Kaum Baba Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina. Segolongan keturunan kaum Cina yang terdapat di negeri Selat. Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, sebahagian mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina, tetapi rakyat British dan berbangga dengan kedudukan ini. Tambahan pula, mereka mengeji pendatang-pendatang orang Cina yang baru dan mempunyai kelab tersendiri yang tidak membenarkan pendatang-pendatang Cina masuk. Mereka memanggil diri mereka sebagai boba atau dikenali sebagai peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Penyesuaian dan resapan Buddha
mereka terhadap suasana sosial budaya di sekitar mereka di zaman silam, iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum-kaum Cina dengan Melayu adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai baba. Okey, itu saja kepada saya. Saya akan memberikan slide ini kepada kawan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor pembentukan masyarakat majmuk. Okey, dari segi agama, setiap kaum mengamalkan agama yang berbeza dan rumah ibadat yang berbeza. Pembinaan rumah ibadat di kawasan penempatan masing-masing. Okey, untuk masyarakat Melayu, mereka beragama Islam. Okey, mereka membina surau dan masjid. Untuk masyarakat India pula, mereka menganut agama Hindu. Dan mereka membina kuil di ladang-ladang untuk menjalankan aktiviti keagamaan dan untuk beribadat. Masyarakat Cina pula, mereka mengamalkan agama Buddha dan mereka juga menyembah nenek moyang mereka. Mereka membina toko dan pagoda di bandar. Kemudian untuk pendidikan dan persekolahan, pendidikan yang berbeza mengikut suku kaum. Okey, untuk pendidikan Cina untuk orang Cina, buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa dari Cina. Sekolah Cina dibina di kawasan Pelembungan yang kemudiannya menjadi bandar. Sekolah Tamil pula dibina untuk anak-anak kaum India yang tinggal di kawasan ladang getah. Buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa dari India. Okay, untuk pendidikan Melayu, hanya untuk orang Melayu. Okay, perbezaan pendidikan dan persekolahan ini mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia. Okay, seperti sekolah, terdapat sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, kemudian sekolah khas untuk orang India, kemudian sekolah khas untuk orang Cina. Okey, untuk sosio budaya pula, setiap kaum mengamalkan gaya hidup yang berbeza. Bagi Cina dan India, mereka ni mengamalkan amalan sosio budaya mereka seperti pakaian, bahasa dan budaya. Kemudian wujud satu persatuan ataupun kita panggil pertubuhan di pertempatan masing-masing yang kegiatannya berdasarkan kepentingan sesuatu kaum. Okey, perkembangan inilah yang menyebabkan masyarakat Cina, India dan Melayu hidup sebagai sebuah masyarakat tersendiri. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertubuhan Air Bermasri. Nombor metrik saya 10DD 21F1070. Saya akan membentangkan mengenai peranan masyarakat dalam membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Yang pertama sekali, perlulah diusahakan dalam setiap lapisan masyarakat melalui aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang boleh dijalankan dalam masyarakat. Sebagai contohnya, melakukan rumah terbuka pada masa perayaan, dan seterusnya. Boleh juga melakukan program-program di institusi-institusi pengajian tinggi. Dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan setiap kaum, ini dapat melahirkan rasa hormat. Setiap individu dapat melahirkan rasa hormat di antara kaum walaupun mereka berbeza. Dengan ini terbuktilah bahawa dengan ini mereka dapatlah rasa kepentingan perpaduan ni untuk menjalankan aktiviti ataupun untuk menyelesaikan satu masalah. Seterusnya, semangat patriotisme ini perlulah diterapkan dalam anak-anak. Semangat patriotisme ini dapat melahirkan rasa kasih sayang anak-anak kepada negara. Apabila rasa kasih sayang itu mereka akan
akan dikekalkan sehingga mereka dewasa. Dengan itu, mereka akan dapat menghargai dan menerapkan peradaban Malaysia pada zaman dahulu sehingga mereka dewasa. Oleh itu, mereka akan terus untuk memperbaiki dan mengukuhkan lagi perpaduan di masyarakat untuk mengekalkan negara yang harmoni. Sebagai contoh dia, ibu bapa ni perlulah memupukkan nilai-nilai patriotism positif ataupun nilai-nilai positif dalam hidupan harian anak-anak ni agar mereka sentiasa menghasilkan sesuatu benda yang terbaik untuk negara pada masa akan datang. Dan akhir sekali, keseluruhan masyarakat di Malaysia yang diutamakan sekali anak-anak muda ataupun generasi muda untuk menghayati konsep perpaduan di bawah Satu Malaysia. Di bawah Satu Malaysia ini bermaksud kita perlulah saling kenal mengenali ataupun menghargai ataupun menghormati keperbezaan di antara setiap kaum. Seperti apa yang Allah katakan kepada kita, kita perlulah Allah ni menciptakan setiap kaum berbeza-beza atau berbeza kulit untuk bagi kita saling kenal mengenali ataupun dan meraihkan perbezaan kita. Dan dengan ini tak payahlah kita nak bergaduh sama sendiri. Sebagai contoh dia, kita bolehlah meraihkan tahun baru bersama-sama setiap kaum. Kita bolehlah bercampur-campur setiap kaum untuk meraihkan tahun baru dengan mengadakan majlis rumah terbuka ataupun program-program seperti kuliah ataupun gotong royong di negara ini. Ini terbuktilah bahawa proses Satu Malaysia ni dapat membentukkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asman Nasrul Zakir bin Zubair. Nombor matrik saya 10DEE 21F 1052. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran dalam mengekalkan keharmonian antara kaum di Malaysia. Baik. Pertama sekali, salah satu cabaran-cabaran dalam mengekalkan keharmonian antara kaum di Malaysia adalah perbezaan parti politik. Perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman telah menyukarkan keharmonian kaum. Dunia politik sememangnya penuh dengan kontroversi di mana terdapat pelbagai individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Hasilnya, masih terdapat pemimpin yang kurang bijak dengan mengharapkan sentimen perkauman dapat memancingkan perhatian rakyat. Tetapi sebaliknya, mereka hanya ingin melindungi kepentingan diri sendiri. Baik. Cabaran yang kedua adalah jurang dan dominisasi ekonomi. Dominisasi sesebuah kaum dalam sesuatu bidang ekonomi juga telah mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Cabaran ini telah pun timbul sejak zaman penjajahan British lagi, di mana kaum Melayu menjadi petani dan nelayan. Kaum India diletakkan di ladang getah dan kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan melakukan pelombongan. Akibat dasar penjajah dahulu, kesannya masih dapat dilihat sampailah sekarang di mana sektor perniagaan masih didominisasi oleh kaum Cina dan kebanyakan orang India masih tinggal di ladang. Cabaran yang ketiga adalah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Dari segi sosial, golongan muda di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem sekolah vernakular yang mengikut kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Disebabkan ini, masih ramai rakyat yang merupakan warga negara Malaysia tidak fasih untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Kini kembali bersama saya. Okey, kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan bahawa pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu telah membawa kesan yang besar ke atas struktur kependudukan di tanah Melayu.
Kesan ketara ialah masalah ketidakkeseimbangan antara kaum berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sebagai rakyat Malaysia, saya berbangga dengan negara saya kerana di negara ini terdapat pelbagai kaum, pelbagai adat, resam dan pelbagai tradisi. Ianya menyebabkan keadaan negara menjadi aman dan harmoni sepanjang masa tanpa sebarang konflik yang besar. Ini kerana terdapat perayaan ini kerana daripada perayaan inilah wujudnya perasa perpaduan dalam naluri dan nurani penduduk negara ini. Tegasnya, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang aman walaupun terdiri daripada pelbagai kaum yang pada tanggapan masyarakat dunia sukar dipadukan dan menyerap sebarang perbezaan balik agama, budaya, bahasa dan adat kepercayaan. Tambahan pula, dengan adanya dasar-dasar kerajaan dan rukun negara, kesepaduan dan keharmonian dapat dicapai. Kesepaduan sosial boleh wujud dengan bercambah sekiranya semua pihak saling melengkapkan dan menjamin kelangsungan demi meningkatkan daya tahan dan keharmonian dalam sebuah masyarakat majmuk. Proses perpaduan di negara ini memerlukan kerjasama dan kesedaran semua pihak, sama ada secara sedar atau tidak untuk memastikan kesepaduan sosial yang sedia ada dapat dikekalkan. Okey, sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.